Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'u wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا وعلى ما نوى قطب الزمان وأولياء الله صالحون وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung daripada kitab Adab Mufrad, juzuk yang kedua, daripada tajuk Bab Man Bana. Bab pada menyatakan orang yang membina, maksud bina rumah. Karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lebih kita kenal dengan panggilan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau di tingkatan hadis, dalam ilmu hadis digelar sebagai Amirul Mukminina fil Hadis. Itu panggilan yang sangat terhormat, yang tertinggi dalam bab ilmu hadis. Bab Man Bana, hadis marfu' daripada Habbah bin Khalid radhiyallahu anhu. Habbah bin Khalid wa Sawa'an bin Khalid, dan saudaranya Sawa' bin Khalid, yang menceritakan bahawa mereka berdua pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka datang pada Nabi wa huwa yu'aliju ha'itan aw bina'an lahu fa'anahu. Ketika itu baginda sedang memperbaiki rumah, membina, nak baikilah yang rosak rumahnya. Lantas mereka berdua sahabat tadi tolong Nabi. Mungkin Imam Bukhari meletakkan hadis ini berkaitan boleh tak kita buat rumah, baiki rumah yang buruk, yang rosak. Benda tu dibolehkan, Nabi sendiri pun buat. Dibolehkan. Cuma ketika benda tersebut adalah satu keperluan, kerana rumah tempat tinggal kita adalah satu keperluan, benda yang perlulah kita nak jadikan dia sebagai penutup aurat kita. Yalah, kita dalam rumah pakaian lain, di luar lain, aurat kita, menutup aurat. Jadi membina rumah adalah cuma bagi orang yang nak dapat pahala ekstra lebih, iaitu niat apa tujuan dia buat rumah. Apa tujuan dia extend rumah ke, renovate ke, apa tujuan. Kalau timbul tujuan takabur, maka jadi perkara tersebut melibatkan dosa. Tujuannya nak menunjuk riak, nak bangga, jadi nak bangga pada orang lain. Itu semua tujuan yang tak baik. Perkara yang harus, kalau kita niat perkara yang harus ni apa? Harus ni asalnya tak terlibat dosa, tak terlibat pahala. Seperti kita pakai kasut, naik kereta, semua benda harus. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau niatnya yang baik, maka yang harus tadi akan menjadi pahala. Seperti makan, asal makan, benda harus. Tak ada pahala, tak ada dosa. Nak makan, makan. Tak makan, sudah.
Nak minum tak makan, nak minum sudah, tu tak dosa, tak pahala. Tapi kalau makan tu ada niat yang baik, ada melibatkan perkara yang baik seperti makan buka puasa, kan? Maka makan tu akan jadi pahala. Niat yang baik, makan untuk dapat tenaga nak beribadah, dapat pahala. Kan? Tapi kalau makan kerana nak pergi merompak, makan tu jadi dosa. Pasal dia makan nak ambil tenaga untuk lompat pagar merompak rumah orang. Kan? Niat tu. Apa tujuan? Begitu juga dalam bina rumah. Apa tujuan? Tujuan kita nak keselesaan, nak supaya kita ni dapat beribadah dengan yang baik, untuk keperluan bagi anak-anak selesa, duduk gini dan sebagainya. Benda tu jadi baik, jadi pahala. Kalau niat, tunjuklah sikit rumah aku besar pada rumah kawan sebelah. Rumah aku lagi hebat, kan, lagi grand. Tunjuk macam tu, tak ada faedah dan mendatangkan dosa. Kan? Jadi Nabi membina tadi ialah untuk baiki rumahnya itu sebagai penutup aurat. Seperti baju kita menutup aurat kita. Rumah kita juga menutup aurat ahli dalam rumah. Supaya orang lain tak nampak aurat kita dan sebagainya. Macam tadi, tak ada lah nilai pahala, tak ada nilai dosanya. Taklah dosa, tak pahala. Ialah kita niat, mudahan rumah kita ni jadi tempat kita beribadah, berlindung daripada perkara yang dosa, orang lain tak dibuat dosa. Dan mudahan rumah ni menjadi rahmat Allah Ta'ala, turunnya rahmat. Kerana peranan kita lah isi rumah tu dengan benda yang baik. Nabi sebut, baitun yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang dalamnya penuh dengan baca Quran. Maka malaikat akan datang berduyun-duyun bawa cahaya, benda gelap dalam rumah lari. Syaitan tu lah, benda gelap. Dan rumah tersebut penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Kalau rumah tu tak ada Quran langsung, cahaya tak ada, malaikat tak bawa mai, tak datang, yang datang yang gelap-gelap. Hilang barakah, hilang kebaikan. Jadi kita isilah dengan niat kita rumah kita ni supaya jadi tempat kita beribadah, tempat kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hadis marfu'. Okey, seterusnya hadis 454 daripada Qais bin Abi Hazim menceritakan, kami telah masuk bertemu dengan Khabbab. Siapa dia Khabbab? Khabbab bin Arat. Tulis nama penuh dia tu, bagi kenal. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu ni antara sahabat yang paling teruk kena siksa. Arat, A-R-A-T. Arabnya Hamzah Rota, ta terbuka, ta maftuha. Arat, nama bapa dia. Khabbab bin Arat ni kena siksa, antara sahabat yang terawal masuk Islam. Dia masuk Islam lebih awal daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Lebih kurang 20 orang terawal masuk Islam, ataupun antara 20-30 orang yang terawal masuk Islam, Khabbab ni. Dan dia kena siksa, cerita dia lah. Pernah dengar cerita dia? Kan? Khabbab bin Arat ni dia kuli buat kedai bengkel besi, buat pedang, baju besi semuanya. Dia kuli lah. Bos dia perempuan. Punyalah garang bos dia ni. Sampai dia orang gelar bos dia ni Ummu Anmar. Nama macam sedapnya Anmar. Ummu tu ibu lah. Anmar tu apa dia? Anmar tu maknanya harimau. Namirun kan? Anmar, rimau. Anak dia semua buah nama singa, rimau. Fahad nama singa. Asad, Namir dan sebagainya. Nama garang ni, punya garang perempuan ni. Kira Khabbab bin Arat tak ada apa, dia yang kontrol semua, pukul, hantam semua. Dan bila dia tahu Khabbab masuk Islam, dia tambat Khabbab, paksa suruh keluar Islam. Dia pukul, bukan pukul dengan rotan. Dia ambil besi panas tu, yang merah menyala, letak belakang Khabbab. Sampai terpadam besi tu. Hari ni tak mau juga, lembek Khabbab. Esok suruh keluar Islam, tak nak, ambil besi lagi, sehinggalah sahabat kemudian nak minta tengok badan Khabbab. Dah sampai Madinah lah, nak tengok kesan tu. Bila dia buka, semua menangis. Tak ada langsung kulit cantik, semua parut sampai atas kepala. Kemuncak dia punya siksa, perempuan ni Ammar ni dah buat lepek untuk pedang,
Kan, tapi taklah tajam. Dia bakar pergi panas, letak atas kepala ni. Tekan. Keluar darah sampai teruklah. Itu kemuncak. Sampai Khabbab jatuh pengsan. Datang lari pada Nabi, ya Rasulullah, tak bolehkah doa bagi Allah turun balak aja kepada orang yang seksa ni? Nabi tegur Khabbab, sabarlah. Sabar engkau hari ini membawa kejayaan yang besar nanti. Kemenangan Islam akan datang pasti, cuma tak sampai masa lagi. Menangnya Islam ni, kuatnya, amannya orang yang pegang Islam ni nanti seperti mana akan terjadinya keamanan perjalanan daripada Sana'a sampai Hadramaut. Maksudnya zaman tu lalu situ memang kena ngap lah, kena bunuh, kena lanun zaman tu siapa lalu kawasan tu. Tapi Nabi kata nanti sampai zaman aman, sampai situ orang lalu pun tak takut dah, orang Islam. Tapi kau sabar je. Khabbab bin sabar je. Sabar, kena seksa teruk sampai perempuan tu dah tak boleh ubat. Akhirnya perempuan tu Allah ganti balik dengan seksaan pada dia sendiri. Macam mana dia buat pada Khabbab, pukul dengan besi panas. Bila dia kena sakit kepala, sakit sangat, dia jalan ubat semua tak boleh. Akhirnya jalan kena besi dalam rumah dia. Kena besi kepala. Dia rasa sihat. Bila sakit, minta orang pukul dia dengan besi. Ketuk. Macam mana dia ketuk Khabbab, ketuk balik. Itu sebagai ubat untuk dia. Padahal itu seksaan sehinggalah dia mati terseksa macam tu. Jadi akhirnya Khabbab ni punya hebat. Dia menjadi sebab Sayyidina Umar masuk Islam. Cerita Sayyidina Umar kan, tahu kan Sayyidina Umar nak pergi bunuh Nabi tu, pegang pedang macam ni. Jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Engkau nak pergi mana ni? Aku nak pergi tamat riwayat Muhammad. Alah, rupanya Sa'ad tu dah masuk Islam. Jadi dia nak alih pandangan Umar. Tak payah kau nak sibuk dengan Muhammad lah. Kau pergi tengok adik kau sendiri tu, Fatimah tu. Sebab apa? Sa'ad ni bukan dia nak bagi naya Fatimah. Fatimah adik pada Sayyidina Umar. Tapi kerana nak bagi jangan kacau Nabi. Biar Nabi selamat. Keluarga dia sendiri, Umar taklah teruk sangat, tak bunuh. Kan? Adik dia sendiri. Kenapa? Pergilah balik tengok. Dia pergi tengok. Daripada luar pintu dengar orang baca ayat Al-Quran tu. Ketuk. Siapa? Umar. Dalam tu ada Khabbab yang sedang mengajar Quran kepada Fatimah dan suami Fatimah. Dalam rumah tu. Bila dengar macam tu, suami dia dengan Khabbab lari belakang. Tinggal Fatimah dalam rumah. Lari sembunyi, dengar suara Umar. Buka pintu, dia terus tampar pukul, berdarah muka Fatimah. Baru dia sedar, dia buat adik dia sendiri kan. Sedar. Dia terduduk, dia minta maaf. Dia nampak masaf Al-Quran tu ada depan tu. Zaman tu kulit tulang apa semua lah. Apa ni nak pegang? Fatimah kata, jangan pegang, kecuali kau cuci dulu, basuh dulu. Dia pun basuh, mandi, semua pegang. Tu yang baca surah Taha tu. Lembut hati dia terus. Lembut hati dia, dia kata, tolonglah bawa aku jumpa Muhammad. Dengan nada lain lah. Tadi dah nada nak bunuh ya. Nada dah nampak. Jadi Khabbab baru keluar main. Betul, sebenarnya aku dah dengar Muhammad dah doa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua orang Umar. Siapa dia? Umar Khattab dengan satu lagi Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham? Abu Jahal. Ni Nabi kata salah seorang. Mungkin nama engkau lah tu. Terus Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi SAW, masuk Islam. Jadi Khabbab punya sayang, Umar punya sayang pada Khabbab, dia jadi sebab Umar terima Islam. Sayang sungguh pada Khabbab, sehingga Sayyidina Umar ni berpesan, kalau aku mati nanti suruh semayang jadi imam Khabbab. Suruh dia jadi imamku. Kan? Sayang pada Khabbab bin Arat. Jadi cuma Khabbab ni umur dia panjang. Jadi cerita Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Kami telah masuk bertemu dengan Khabbab bin Arat untuk menziarahinya yang sedang sakit. Ketika itu beliau telah dituam dengan 7 tuaman di perut. Kan benda panas lah. Tuam letak panas tu. Lalu dia berkata, sungguhnya sahabat-sahabat kami yang lalu, mereka pergi, yakni meninggal dunia tanpa dunia. Mereka meninggal dunia tanpa kekayaan dunia. Hidup dalam susah, miskin, meninggal dunia. Tak ada hajat dunia yang tertunai. Sahabat-sahabatnya. Dikenang balik kawan-kawan dia dulu. Mengurangkan, tanpa dunia mengurangkan mereka sedikit pun. Maksudnya kehidupan dunia tak mengurangkan amal mereka langsung. Tetap mereka berjihad, tetap mereka beramal.
Adapun kita sekarang, kita telah memperolehi harta dunia yang kita tidak menemui ruang untuk membelanjakannya, melainkan pada tanah. Beliau maksudkan buat bangunan. Punya sekarang ni kita dah kaya, banyak harta, sehingga tak ada tempat nak belanja. Kalau dulu ada duitnya bagi pada Nabi. Jihad, beli pedang, beli kuda nak perang ni. Duit habis itu. Tak ada nak fikir buat rumah, tak ada nak fikir renovate. Kan? Nak hidup senang lenang dalam rumah tu tak sempat. Buat lebih kurang. Yang penting jihad. Utama sana. Tapi dia kata kita sekarang ni ada harta. Ke sana dah tak banyak dah. Semua tumpu nak buat rumah. Nak beli tanah dan sebagainya. Adapun kita sekarang, kita telah memperoleh harta dunia yang kita tidak menemui ruang untuk membelanjakannya, melainkan pada tanah. Yang dimaksudkan membina bangunan. Kalaulah bukan kerana Nabi SAW menegah kita daripada berdoa minta kematian, nescaya aku akan berdoa minta mati. Nabi larang kita minta mati. Walaupun sakit, ya Allah aku tak tahan, matilah cepat ya Allah, aku tak tahan. Dosa besar. Minta mati. Kecuali boleh minta dengan ayat yang lain sikit. Kalau nak minta mati juga. Kan? Yang pertama, minta mati syahid. Itu bila-bila dan sangat dituntut. Malah Nabi kata, siapa tak pernah doa minta mati syahid, takut mati dia mati. Kita sebut bahasa kita, mati ketak, mati kosong, tak ada apa. Mati jahiliyah, maksud tak ada nilai pahala. Jadi kita kena minta mati syahid. Allah marzuqna syahadah fi sabili. Ya Allah, kurnialah kami mati syahid di jalan Engkau. Cakap Melayu, ya Allah bagilah aku mati syahid di jalan Engkau, ya Allah. Kalau apa faedah orang minta mati syahid? Nabi kata, siapa minta mati syahid sungguh-sungguh, setiap waktu doa dia minta, mati dia biasa tak syahid pun, pahala tetap syahid. Mati tu dibayar pahala syahid. Dan untung. Walaupun dia mati biasa. Tu mati syahid, dituntut untuk kita mati syahid. Minta mati syahid. Yang kedua, minta mati tersindar daripada fitnah. Ada doa Nabi, wa idza aradta al-qauma bi fitnatin faqbidna ghaira maftunin, atau kama qala alaihi salat. Lebih kurang doa macam itulah, ayatnya mungkin silap sikit, tapi juga maksudnya apa? Ya Allah, sekiranya kau bakal turun fitnah mengena semua kaum, semua manusia, matilah aku sebelum kena fitnah tersebut. Jadi insya-Allah kalau Dajjal datang, orang ni sungguh-sungguh Allah tunaikan doa dia, dia tak jumpa Dajjal. Sebelum Dajjal datang, dia dah mati dah. Itu minta doa mati. Yang ketiga, minta doa mati husnul khatimah, lagi umum lah. Minta husnul khatimah. Yang keempat, kalau sakit sangat, Nabi kata, jangan minta mati, tapi minta dengan cara kita menyerah pada Allah. Macam mana menyerah pada Allah? Ayat yang Nabi sebut, terjemahannya lebih kurang, ya Allah, sekiranya mati baik untuk aku sekarang ni, maka matilah aku dengan kehendak-Mu. Kita serah pada Allah. Kalaulah kehidupan, maksud tak mati tu, hidup tu lebih baik untuk aku, maka berilah aku kesembuhan. Ini cara kita berdoa, menyerah diri pada tu. Allah yang buat keputusan, nak bagi kita sembuh kan, nak bagi mati. Kalau yang mana baik, Allah je yang tahu. Jadi 4 ni boleh kita minta dalam bentuk minta mati. Tapi kalau jenis sakit, aku tak tahan bagi mati cepat, suruh doktor cucuk bagi mati, berdosa besar. Matinya dosa. Seperti ada cerita seorang dia kena kena sakit teruk lah, kena siksa. Maksudnya dalam perang. Tapi masih hidup. Dia tak tahan, dia ambil pisau, dia tikam diri. Dah memang nampak gaya tu tak ada peluang nak sembuh, cuma tak sampai ajal lagi je, duk nyawa ikan orang kata. Tapi dia ambil pisau, tikam bagi mati. Maka Nabi kata dia dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh. Jadi kalau nak suruh doktor, bius je lah ayah saya ke siapa ke, bagi dia mati cepat, kita terlibat dengan dosa membunuh. Dosa. Jadi doktor yang cucuk bagi mati, dia membunuh. Tak boleh. Mati ni biar dia mati. Tak boleh kita kesian dengan dia, cucuk bagi bunuh. Tak boleh. Dosa besar. Kita minta pun tak boleh.
Jadi kita sebab apa? Sebab kita tak nak bagi urusan mati ni urusan Allah aja. Bukan kita. Dia nak mati, dia tenat lama dah, kesian duk macam tu, kita pergi mati tak boleh. Memang ada khilaf ulama mengatakan dia ni mati kafir, orang yang bunuh diri. Ada yang mengatakan tak dikira kafir selagi dia masih Islam. Tapi dia bunuh diri itu dosa besar. Tugas kita kena uruskan dia cara orang Islam. Kita buat macam orang Islam. Dosa dia dengan Allah lah. Allah yang tahu hukum dia. Kita tetap buat seperti dia sebagai orang Islam. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i berpandangan demikian. Okey, tadi kalaulah Nabi kata, dia kata kalaulah bukan Nabi menegah aku mati cepat, aku nak minta mati cepat, kata Khabbab. Maksudnya tak nak ada cabaran-cabaran hidup dunia. Tu zaman dia. Dia meninggal dunia, saya lupa pula nak cek tahun bila dia meninggal. Tapi tak jauh daripada mungkin 50-an, 60-an Hijrah. Tapi walau bagaimanapun, zaman tu pun dia kata dah mewah dah hidup. Masya Allah. Tambah kalau dia hidup zaman kita, terkejut. Kayanya orang Islam. Jadi dengan kita ni kemewahannya yang sangat dahsyat. Tak salah kita nak buat rumah, nanti akan sebutlah boleh tak hias rumah apa segalanya. Semuanya dengan niat yang baik. Jaga hati kita daripada terlintas perkara yang buruk. Okay, hadis seterusnya hadis mauquf. Summa atainahu marratan ukhra. Qais menceritakan lagi. Siapa Qais ni? Qais cerita Khabbab tadi ni. Qais yang cerita. Tapi Qais sambung lagi ceritanya. Kemudian kami mendatanginya lagi pada kali yang lain dan beliau sedang membina satu dinding untuknya, Khabbab bin Arad. Dia buat rumah. Lalu berkata, sungguhnya seorang Muslim akan diberi pahala bagi segala sesuatu yang dibelanjakannya kecuali satu perbelanjaan yang digunakan pada tanah, yakni membina bangunan. Tadilah, jadi hukumnya tak ada pahala, tak ada dosa. Cuma kalau niat yang buruk, datang dosa. Niat yang baik, datang pahala. Kalau tak niat apa, tak ada apa-apa lah. Tak ada pahalanya. Jadi duit kita kalau belanja untuk makan, dikira pahala sedekah. Kita makan diri sendiri pun. Beli nasi kita makan. Pahala sedekah. Tambah beli untuk keluarga, pahala sedekah. Lagilah sedekah pada orang lain, ialah pahala sedekah juga. Tapi kalau buat rumah sendiri, tak dikira pahala. Kecuali tambah, ada value added dari situ, tambah niat yang baik. Maka jadi baik. Jadi pahala. Kita beli baju untuk diri sendiri pun, kalau memang itu keperluan kita, pahala. Tapi buat rumah, tak ada pahala. Kalau tak ada niat apa-apa. Jadi, seperti mana saya nak cerita tadi, terlintas awal tadi, kisah Abu Ayyub Al-Ansari itu, kenapa Nabi datang rumah dia, saya pernah sebut kan. Kenapa Nabi jadi rumah dia homestay, hotel ke apa, tempat singgah. Kerana niat ayah dia tu, tok nenek moyang dia, generasi yang atas tu. Yang dia tahu ada Nabi akhir zaman nanti datang daripada Mekah sampai Yathrib ni. Maka dia buat rumah bagi grand, bagi 2 tingkat cantik, supaya niat dia supaya Nabi akhir zaman datang tidur rumah aku. Tok dia meninggal dah. Bapa meninggal, tinggal waris pada Abu Ayyub. Nabi mai pilih hidup rumah dia. Kerana niat yang baik. Tu kadang-kadang kita niat yang baik, tak nampak hasil depan mata. Allah bagi juga hasilnya. Wallah alam, dia pernah cerita macam mana, mungkin Nabi yang sampaikan, Nabi yang sampaikan, ataupun dari mana saya pun tak ingatlah cerita tu. Sampai pada Abu Ayyub, dia tahulah kemudiannya kan. Sehingga unta Nabi yang kita kata ada GPS dia kan, GPS sekarang sampai terus tempat tu kan, signal daripada Allah. Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amru, hadis seterusnya menceritakan, okey, kita tengok nota kaki dia tulis di bawah 33, 34 tak mana? Bawah lagi kot kan. Bawah nanti kita baca. Nota kaki di bawah, maka membaiki amalan kamu lebih utama daripada membaiki rumah kamu. Itu keutamaan. Baiki amalan lebih baik daripada baiki rumah.
Kalau rumah tu dah boleh duduklah, bumbung tak bocor kan. Kalau bumbung bocor itu keutamaan kena buat situ juga. Kalau bumbung bocor kita nak ibadah mempayah, terganggu, dinding terletak bom nak roboh dah. Kan? Itu kena keutamaan. Ni tak maksudnya membina di sini benda yang dah ada kita nak tambah bagi cantik. Kan? Yang tu patutnya kita beri keutamaan pada baiki amalan. Kalau benda tu, tapi benda tu kita buat serentak, tak apa lagi bagus. Amalan pun kita belajar, tambah ilmu. Yalah rumah tak selesa ni kita bagi selesa sikit. Itu bagus, tak ada masalah. Cuma tadilah kalau niat yang baik. Hadis marfu' daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melintasi ketika aku sedang baiki sebuah rumah milik kami. Jadi Khabab tadi membina rumah. Hadis yang awal dia kata tak nak bina rumah. Nampak kontra tak? Nak sebutnya bahawa bina tak dilarang. Tak bina pun baik juga kalau digunakan kepada tempat lain yang lebih utama, lebih baik. Kan? Kadang-kadang orang ni kan, baru dapat duit, dia dah berumur lah. Tapi nak buat rumah grand-grand, untuk anak nak duduk nanti, lah tak ada pun anak duduk. Anak pun tak teringin nak tengok duduk. Kan? Meninggal tinggal gitu, anak pergi tempat lain dan sebagainya. Kan? Masya Allah. Jadi itulah kita fikir untuk akhirat kita ni. Mati aku tak dapat apa. Rumah ni tak dapat pahala ni kalau aku mati. Contoh. Kan? Rumah ni tak mendatangkan menjana pahala kita. Sebab anak tak nak guna. Duit yang patut kita nak tambah bagi luas ke apa segalanya, kita guna yang boleh. Rumah kita dalam tanah lagi selesa, lagi cahaya, lagi luas. Fikir yang tu. Ini dah cukup dah. Okey lah, walaupun taklah segrand orang lain, taklah secantik lebih pada orang lain, tapi boleh duduk dah. Ada dinding cantik apa semua, selesa. Okey dah cukup. Fikir untuk akhirat kita. Kadang orang semua ni untuk anak Ustaz, untuk anak, gampang untuk anak nanti. Anak tak duduk pun, kan? Dia jual je, dia berebut duit tu je. Bergaduh besar. Sama-sama dia orang nak. Kan? Dia pun lebih selesa beli yang lain dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Kan? Daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW melintasiku ketika aku sedang membaiki sebuah rumah milik kami. Lalu baginda bertanya, apa yang kamu lakukan ini? Aku menjawab, aku sedang membaiki rumah milik kami, wahai Rasulullah SAW. Lantas baginda berkata, urusan ajal kematian itu lebih pantas daripada yang demikian. Yakni daripada membaiki rumah ni. Ingat sikit Nabi beri peringatan supaya beri keutamaan dalam kubur kita nanti. Kan? Walau menandakan juga bukanlah Nabi larang. Kalau larang, tak boleh buat, stop, bahaya, dosa. Tak larang pun, cuma Nabi beri peringatan. Kau nak buat rumah pun fikir yang sana sama. Fikir yang dalam kubur tu nanti. Kan? Jadi supaya taklah kita ni dapat duit ya, ni pula. Lainlah rosak tu kita kena baikilah. Tak rosak pun, cuma nak color ni, cat ni kita nak berhumur emas Ustaz. Kan. Emas pula. Kelambu yang tempah daripada Kaabah Mekah punya tu. Nak buh penuh rumah ni. Itu melampau-lampau sangat. Kan? Jadi sekadar untuk tutup keperluan kita, cukup keperluan kita. Kan? Peringatan untuk kita semualah. Masuk saya lah juga ni. Kan? Masya Allah. Sebenarnya dalam bab tadi dia kata mengutamakan hal kematian daripada hal keduniaan kita. Kadang-kadang orang Masya Allah kan. Kita ni jangan tuan-tuan, kalau dengar ada bantuan untuk kekal saluran pahala kita, nantilah. Tapi kalau bab rumah kita, nak yang dah ada dah, kita nak beli, tukar lagi yang lebih grand, lebih hebat. Ini mengabaikan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini orang yang leka. Jadi kita kalau dengar ada saluran-saluran macam tu, ialah macam tuan-tuan semua orang yang pemurah, dengar kita masuk tabung, kita bagi. Jangan kita fikir 10 kali, tak jadi pun. Kan? Bagi jadi, sikit pun tak apa, yang penting ada.
Yang penting ada. Supaya yang kita keluar tu yang bekal, yang baki ni tambah berkat, tambah baik. Kalau tak keluar yang tu jadi buruk, jadi makin basi, makin buruk, buruk ke semua sekali. Hilang barakahnya. Jadi belanjanya kepada tempat yang baik. Bab al-maskanul wasi'. Bab pada menyatakan tempat tinggal yang luas. Okey. Daripada Sayyidina Nafi' bin Abdul Harith anin Nabi SAW qala min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Daripada tanda kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang, tanda bahagia dia kalau dia ada 3 benda ni, memang dah bahagia lah. Yang pertama, rumah yang luas. Yang kedua, jarus salih. Apa jarus salih? Jiran yang salih, jiran yang baik. Wal markab, apa markab? Kenderaan. Yang hani, yang selesa. Dapat 3 dah cukup selesa, bahagia dia. Semua ada. Kalau masih tak bahagia, rumah luas dah. Apalagi jiran baik-baik. Kenderaan bagus-bagus. Tapi hidup tak bahagia sampai nak bunuh diri. Ada benda yang pengisian rumah tadi. Jadi nak sebut rumah yang luas, sebagian ulama mengata bukan fizikalnya luas. Bukan fizikal nak luas lagi, tambah bagi besar. Buat 10 bilik tapi rumah duduk seorang. Punya 10 bilik, 20 bilik. Duduk seorang. Yang tu. Tapi luas dari sudut pengisiannya. Diluaskan dengan pengisian yang membahagiakan kita, Quran, zikir dan sebagainya. Ada orang rumah macam sahabat-sahabat dulu, rumah tak besar mana pun, tapi bahagia, tenang, balik rumah happy. Sebab apa? Pengisian dalam tu penuh dengan zikrullah, dengan nama Allah, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan segalanya. Benda yang meluaskan dada kita lapang, tenang. Kan? Tapi dok rumah tu dia satu ekar 1 kilometer punya luas rumah. Keluasan rumah tu. Tapi balik nak bergaduh, lempar tu, sepak ni. Kan? Saya pernah jumpa lah satu orang lah. Masya Allah, dia ni orang yang kaya lah. Kan? Rumah. Sampai ada dalam tanah tu rumah dia. Masuklah rumah. Dalam tanah. Ya. Ada lift lah apa semua. Hebat. Kan? Tapi apa sikit, semua pecah ni, pecah. Boom, aircon tu dia boleh campak. Mengamuk, silap sikit je, habis semua. Sempit, dia punya sempit. Walaupun fizikal rumah luas, tapi sempitnya. Jadi luas di sini bukan fizikal, tapi pengisian tu diluaskan dengan amal saleh. Seperti hadis kita sebut tadi, rumah yang diisi dengan Quran, Masya Allah, rumahnya akan mendatangkan cahaya, keberkatan, kebaikan dan sebagainya. Wal jaru salih, jiran yang saleh, jiran yang baik. Nabi sebut al-jar qabla ad-dar. Kalau orang baru nak beli rumah, kau boleh tengok jiran dulu. Jiran dia macam mana? Okey. Baru beli rumah. Pilih jiran dulu, baru beli rumah. Kita beli rumah dulu, jiran kita tak peduli lah, main macam mana pun. Kan? Lainlah kita tempat rumah baru, tak ada jiran lagi. Kita yang pilih atas peta je pun. Kan? Tak tahu pun jiran macam mana. Itu lain lah. Tapi kalau boleh buat pilihan, kita pilih jiran yang baik. Persekitaran ni semua, ni kongsi gelap belakang ni. Tak nak, kita cari tempat lain. Dan yang jiran yang saleh, bagi kita baca doa Nabi dulu kan. Nabi minta, Ya Allah, aku minta perlindungan engkau daripada berjiran dengan jiran yang jahat di akhirat nanti. Dan jiran di dunia supaya engkau berubah. Engkau ubahkan. Kalau jiran dunia ni yang tak baik, minta Allah berubahlah. Hati dia semakin jadi baik dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak lari dah. Memang dah rumah kita situ. Bukan senang nak pindah-pindah rumah, nak jual-jual rumah. Jadi duduk dengan penuh kesabaran. Dan juga doa pada Allah. Tak apalah dia buruk hari ni, mungkin dia berubah jadi baik. Tapi di akhirat aku tak nak langsung, Ya Allah. Tak nak berjiran dengan orang jahat. Dan berjiran dengan orang ni, kalau lah dia bertindak jahat, jangan kita balas dengan kejahatan. Kalau kita berjiran dengan orang jahat, berarti kita pun akan kena seksa. Kalau kita berjiran dengan orang jahat, berarti kita segeng dengan dia kena seksa.
Kita tak nak supaya kita selamat, diampun dosa, tak duduk dengan geng-geng jahat. Mungkin boleh dengar. Kita pun rasa terseksa dengan bunyi jahat, bunyi meraung ke apa benda ke. Terganggu lah. Kan? Ha? Tak tahu macam mana. Mati dulu tahu. Seperti kisah Nabi sebut, orang yang mati tengah usung ni, dia dah dengar dah. Dengar dah. Orang tu menjerit dan sebagainya. Dan Nabi kata semua boleh dengar kecuali dua sakalain. Jin manusia yang tak dengar. Kita yang hidup ni tak dengar apa cakap orang mati. Binatang boleh dengar. Apa tu video yang keluar kan? Di mana? Di negara Eropah sana lah. Orang Islam dia bawa apa burung Dia bawa burung peliharaan dia lah yang jinak ni. Pergi kubur orang bukan Islam. Burung tu nak lari. Tak mau duduk, tak tenang. Burung dengar lah. Mungkin pergi kubur orang Islam yang soleh, selamatlah dia kan. Dia rasa tenang lah. Masya Allah. Itu jiran yang soleh, jiran yang baik. Maka kita juga minta, kita nak dapat jiran yang baik, kita kena baik dengan jiran, baru dapat jiran yang baik. Ustaz, macam mana dia macam ni, jahat. Tak apa, kita sabar, kesabaran kita macam Khabbab bin Arat tadi, akan mendatang kebaikan yang akan datang. Bagi dia, bagi kita. Kan? Tapi memanglah, terseksa memang kan, dengan jiran yang jahat ni macam-macam. Dia buat PL macam-macam. Apa, kita diam minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Jangan kita nak mula api permusuhan. Bila dah mula, nak reda payah dah. Jangan mula. Biar mengalah je lah. Mengalah-ngalah, kita menghadap pada Allah. Allah mampu mengubahkan hati orang. Oh tu. Islam, pasal jiran yang baik. InsyaAllah, bila nampak kebaikan, Allah lembut hati, Allah lembut. Doa kita sampai, tak sampai hari ni, tahun depan, tak tahun depan, 10 tahun lagi, mungkin kita mati. Sampai tu. Itu jiran yang baik. Markamul hani, kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa. Sebab tu Nabi pun ada kenderaan unta yang berbagai-bagai jenis unta lah. Ada orang hadiah pada Nabi, Nabi namakan. Selalu Nabi menjenamakan unta-unta dia ni. Kan, kita dah ada nama. Kan? Tak payah nak buat nama lain lah. Dah ada nama dah. Jadi Nabi memang suka menamakan benda-benda yang dia ada. Baju pun dinamakan. Adalah benda-benda. Pedang. Ni pedang antara yang saya ingat lah. Zulfiqar. Nama pedang Nabi. Salah satunya lah. Ada pedang-pedang yang lain. Baju besi, topi besi, ada nama-nama tertentu. Ada buku, saya tak ingat nama. Ada satu buku dia senaraikan semua barang Nabi dengan nama-nama. Pedang, nama ni rupa dia macam ni. Pedang ni macam ni. Burak ni kenderaan khusus para Nabi. Kalaulah Nabi hijrah Mekah pergi Madinah, siapa yang ikut dia? Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi naik burak, Abu Bakar tinggal belakang seorang. Tapi semua kenderaan para Nabi yang perlu bergerak macam tu, buraklah yang bawa. Kan? Dia tak ada lagi sejarah burak ni orang lain menumpang. Tak ada. Kan? Dan kenapa juga kalaulah Nabi boleh je, mungkinlah boleh naik burak juga, naik hijrah. Maka kemudianlah datang. Kan? Boleh jadi kita fikir macam tu. Tapi kebanyakan dalam kehidupan Nabi, hidup keduniaan dia, Allah bagi asbab yang orang boleh nampak. Kalau buruk, mungkin orang tak nampak. Tiba-tiba Nabi sampai. Jadi nampak macam Nabi terbang. Jadi sahabat-sahabat seperti contoh, banyak idea Nabi yang idea peribadi. Kenapa tak semua wahyu? Kadang-kadang contoh perang Uhud. Boleh je Nabi kata, ya Allah bagilah kun fayakun, mati habis orang Quraisy, tak payah pergi perang, duduk relax. Nabi ni tak usaha juga pergi perang, berdarah, luka sebagainya.
Sebab nak supaya Nabi ni adalah masa tempoh sampai 10 tahun itu je, 63, umur 63 je. Lepas tu para sahabat ni yang nak menjalankan, mereka tak akan dapat wahyu. Takkan dapat keistimewaan macam doa kun fayakun tadi. Kan? Kalaulah Nabi semua guna wahyu. Begitu juga Nabi kata, aku ni bila orang minta jatuhkan hukuman, aku jatuhkan hukuman. Tapi kalaulah aku jatuhkan hukuman dengan menilai bukti dan saksi. Okey, bukti saksi. Kalaulah apa yang aku buat keputusan tu tak betul pada orang yang datang mengadu, dia tahu tak betul, maka dia jangan pakai hukum aku, dia kembali kepada yang betul. Seperti contoh katalah dia mengaku ni tanah saya. Pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ni tanah aku. Ni bukti geran. Kawan tu kata, tak, ni tanah saya lah, dia yang makan tanah saya. Saya tak ada bukti. Nabi akan menangkan orang yang ada bukti. Kan? Ada bukti waktu, walaupun bukti palsu yang tak dapat dikesan, Nabi kamu punya tanah. Nabi pesan, kalau punya aku putusan tadi untuk engkau tak betul, engkau nampak memang tak betul, engkau tahu je lah, engkau yang palsu kan. Kalau kau palsu kan, jangan terima keputusan aku, kembali kepada benda yang betul. Jadi para ulama mengatakan, kenapa Nabi sampai nak tengok bukti, saksi, kan? Ya Allah, tu dapat keputusan. Dapat mimpi ke tu, tahu siapa salah, siapa betul. Kan? Tapi Nabi nak mengajar hakim-hakim yang akan datang. Nak buat keputusan, kena cek benda tu. Saksi bukti, bukan perlu wahyu. Tidak jenuh orang kemudian nak fikir macam mana, dan tak ada lah wahyu untuk dia orang dah. Jadi banyak benda yang Nabi buat dalam kehidupan dunia ni ikut asbab kehidupan dunia biasa, macam orang biasa. Hijrah penat, jalan jauh, naik unta, naik kuda dan sebagainya. Pergi perang nak menang musuh Islam. Lepas tu macam-macam lah. Tadi buat keputusan hakim tadi, semua bukti saksi je. Tak guna keistimewaan yang khusus untuk Nabi. Seperti naik burak dan sebagainya dalam perjalanan yang mukjizat. Perjalanan tu perjalanan mukjizat, luar biasa. Jadi kalau semua nak guna luar biasa, kun fayakunnya, jadi orang kemudiannya tak dapat ambil iktibar macam mana nak buat keputusan. Nabi tunjuk, kena perang, kena susah, kena mungkin dimaki hamun, mungkin begini-begini kehidupan untuk kejayaan dan kemenangan. Mana kita tadi, al-markabul hani, kenderaan yang selesa, kenderaan yang selesa. Jadi kata para ulama, kita tak salahlah kita nak beli yang mana selesa untuk kita. Kita mampu yang mahal, kita beli yang mahal. Memang ada kemampuan, silakan. Cuma tadi macam tadi, kembali pada rumah tadi, jaga niat, tujuan. Jangan timbul kesombongan dan sebagainya. Wallahu alam. Ada lagi soalan-soalan? Kan nak baca satu hadis lagi? Boleh kita baca satu lagi hadis? Bab man ittakhadhal ghuraf. Bab menyatakan orang yang membuat anjung satu bilik lagilah. Hadis marfu' daripada Thabit menceritakan bahawa dia bersama Anas, maksud Anas di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khaddam Rasulullah SAW. Bizawiyah, di satu zawiyah, satu kawasan berhampiran Madinah, kira-kira 2 farsakh daripadanya. Satu jarak daripada Madinah lah. Iaitu di atas anjung rumahnya. Lalu dia telah terdengar azan. Seperti Anas ni dengar azan. Lantas dia pun turun daripada anjung rumah tu, dan aku juga ikut dia turun. Sabit ni. Lantas ketika berjalan ke masjid, dia telah berjalan dengan langkah pendek. Dia dengar azan, dia pun nak pergi masjid lah. Kan? Dia langkah jalan biasa gini, luar. Tapi nak pergi tu dia pendek. Lain cara jalan dia. Lalu menceritakan, aku pernah bersama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sahabat Nabi lah. Anas ni cerita, aku dulu pernah jalan dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni senior lah, orang tua daripada Anas. Anas ni zaman Zaid bin Thabit tu mungkin dia masih budak-budak, 11, 12 tahun, 13 tahun, belasan tahun. Di mana dia berjalan dengan aku seperti mana aku berjalan ini. Dan dia berkata,
Zaid bin Thabit kata, tahu tak kamu kenapa aku jalan seperti ini dengan kamu? Laju tu, jalan pendek. Karena sungguhnya Nabi SAW telah berjalan seperti ini juga ketika bersama aku. Dan baginda bertanya, tahukah kamu kenapa aku berjalan seperti ini denganmu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW menjawab untuk memperbanyakkan langkah kita semasa menuju solat. Kan ada hadis yang Allah ambil kira langkah ke masjid. Satu langkah dapat 3 ganjaran, 3 benda. Satu, dapat pahala. Yang kedua, dipadam 1 dosa dan diangkat 1 darjat. Itu baru 1 langkah. Contoh kita langkah biasa begitu, kalau langkah pendek dapat 2. Dapat 2. Kan? Keretanya mana? Kereta. Mudah-mudahan kira jarak lah, Allah tahu langkah kita. Kan? Boleh kita tunggu kereta parking bagi jauh sikit jalan. Ni tak semua kau boleh nak parking depan pintu masjid tu. Kan? Nak lebih baik parking jauh langkah pendek lagi banyak. Darjat dalam syurga. Di syurga dia macam kita lah, hotel ada darjat kan, ada bintang star dia tu. Di syurga pun setiap darjat tu bezalah, nikmat dia berbeza-beza. Kan? 1 langkah dapat 1 darjat, 1 pahala, diampun 1 dosa. Jadi dapat banyak langkah. Sebab tu yang Nabi larang sahabat-sahabat nak pindah duduk sebelah masjid. Sahabat yang duduk jauh, nak cari tanah dekat masjid, nak jual sana, nak beli kat tepi masjid. Nabi kata tak payahlah, biar kamu duduk jauh. Itu Nabi pesan pada sahabat. Sebab apa? Sahabat ni jauh pun tetap pergi masjid. Kita kalau macam tu, takut jauh ni lagi tak pergi. Lagi tak pergi. Dekat pun, kadang, nantilah dulu. Dapat tu masbuk dengan tu imam dah tahiyat akhir. Pasal dekat. Selalunya macam tu lah. Pula dah. Tapi tak apalah, terpulang pada kita, yang penting dengan masjid. Jadi berjiran dengan masjid pun ada kelebihan dia juga. Para sahabat, Masya Allah. Sehingga ada seorang sahabat yang, saya pernah cerita kot sini, apa nama, lupa dah, cerita lama dah. Kadang benda tu kena cerita balik, baru dia ingat, dia lekat tang ni. Bila lama tak cerita, dia hilang, lenyap. Dan seorang sahabat ni, Nabi perasan setiap kali bagi salam, dia duduk satu tempat tu. Memang perasan, cam dia lah. Tiap-tiap waktu semayang, ada dia kat situ. Setelah tu, sekian lama dah tak ada. Sehari, 2 hari tak ada. Nabi tanya, ada perasan tak sahabat lagi yang suka duduk kat sini, tiang ni? Kan? Jadi sahabat kata, dia sekian, nama-nama sekian, dia daripada kampung Bani Salamah tu. Bani Salamah tu jauh lah. Kira-kira dekat Masjid Qiblatain. Kan? Main masjid ni. Jom kita pergi ziarah. Nabi kata, lama tak main ni. Sebab apa? Mungkin ada benda. Pergi ziarah, tanya, dah meninggal. Meninggal, dia orang sana ada uruskan. Kan? Jadi Nabi pun ziarahlah ahli keluarga dia, isteri dia. Maka isteri dia sedang sedih-sedih tu nak tanya Nabi, ya Rasulullah SAW datang. Kami takut, risau atas kematian ni, kematian yang tak baik. Pasal apa? Dia cakap benda yang bukan-bukan waktu nak mati. Dia kata, masa nak mati tu, dia kata, alangkah baiknya aku lebih jauh dari masjid. Yang kedua, dia duk ulang, alangkah baiknya kalau aku dapat baju baru. Alangkah baiknya kalau aku dapat makanan yang banyak. Macam tamak dunia, ya Rasulullah. Rasul kata, tak, bukan macam tu. Yang pertama, mungkin itu wahyu daripada Nabi, kepada Nabi, untuk jawab macam tu. Kita kalau macam tu, orang tanya, jangan, kalau macam tu, teruk tu. Dia munafik tu. Kan, berdosa. Walaupun katalah nampak betul real, tanda yang tak baik, kita lebih baik tafsir yang baik. Bohong tak apa, maksudnya, kita macam hati, terdetik dia ni munafik apa, jahat apa. Baik-baik kita kata, dah, tu baik tu, tak ada, bukan maknanya tak baik itu. Itu menandakan dia orang saleh, insya-Allah, Allah ampun dosa dia. Tak apa, lebih baik cakap macam tu daripada kita cakap yang lurus, itu tanda munafik. Tu tanda fasik. Jangan. Nabi, tapi jawapan Nabi itu bukan kerana nak gembira aje. Betul-betul. Nabi kata tak macam tu. Nabi tanya dia, mungkin ada tak
Dia kata nak dapat baju baru tu, ada tak dia bagi baju ke dalam ni? Oh, isteri dia teringat. Masa satu hari dia musim sejuk sangat, pagi-pagi nak pergi subuh, dia pakai baju 2 lapis. Baju tebal yang luar. Tapi baju tebal tu buruk-buruk dah, terkoyak rabak dah. Jadi dia ambil buat selimut, lalu balik mai tak ada baju tu. Aku tanya kenapa, dia kata tadi jumpa orang miskin, sejuk gigil, aku bagi baju buruk tu kat dia. Nabi kata itulah yang dia kata alangkah baiknya kau baju baru. Kan? Sebab Allah dah tunjuk pahala baju buruk engkau dapat yang ni. Istana macam tu. Kalau kau dapat bagi baju baru tu, dia istana lagi hebat. Tu yang dia kata rugi aku bagi baju buruk. Kan? Itu makanan yang banyak. Ada tak dia sedekah makanan? Ada. Satu ketika dia ada satu batang roti, cicah sup kuah macam nak cicah tu. Juga ada orang miskin minta sedekah, dia koyak separuh bagi. Koyak separuh, sedekah separuh, dia ambil makan separuh. Itu Nabi kata. Dia dah nampak pahala separuh yang tu. Kalau dia bagi yang full yang banyak, tu dia sana. Itu yang dia kata, alangkah baik aku dapat makanan yang banyak, boleh sedekah yang banyak, dapat ganjaran syurga yang hebat. Jalan jauh dari masjid, memang Nabi kata, dia rajin ke masjid. Lebih baik dia berangan supaya dia jauh, supaya langkah dia lagi banyak. Lagi banyak pahala dia. Bukan makna yang buruk. Barulah tenang isteri di rumah, gembiranya. Kan? Itulah seorang sahabat yang hebat, Masya Allah. Jadi, jalan langkah-langkah yang baik. Tahukah kamu kenapa aku berjalan ni? Tahukah kamu kenapa aku berjalan? Akhir jawapan Nabi di atas. Untuk membanyakkan langkah-langkah kita semasa menuju solat. Jadi boleh je kita tahu langkah separuh. Kalau macam ni, satu kaki kan. Kita buat separuh. Cek. Macam Jepun kimono. Kan? Langkah pendek-pendek gede-gede. Boleh. Tapi orang heran pula, terkepit nak terkencing apa tu. Nak terberak apa tu jalan macam tu. Terkepit-kepit. Kan? Sehingga para sahabat, kalau nak datang masjid, dia lengkong, yang masjid rumah dekat, dia lengkong pergi jauh. Rumah mungkin situ, masjid sini, dia lengkong kot jalan tu. Mai masuk sini. Supaya dapat pahala lebih. Balik tak apa, balik cuk dekat. Kan? Jadi itulah cara para sahabat ni berlumba-lumba untuk mengaut keuntungan akhirat. Macam-macam cara lah. Silakan. Memang betul lah. Lagi betul, lagi besar pahalanya. Sebab sebenarnya kita dalam kerja ibadah ni lagi payah mencabar, tapi kita boleh buat, pahalanya lebih besar daripada yang senang-senang. Kan? Pergi masjid sekarang senang je, start motor, start kereta, zoom dah sampai. Tapi kalau jalan kaki, motor ada, tapi nak jalan kaki juga. Tak apa, lagi banyak pahala dia. Kan? Boleh bayar hotel, duduk Menara Jam. Tapi Menara Jam sebenarnya lagi jauh juga tu. Dia orang elankan 50 meter dengan pintu depan tu dengan dataran. Tapi sebenarnya duduk dalam tanah apa semua tu, Movenpick ke dalam tu, jauh dah jalan nak ambil lift. Lift turun bawah, jalan kaki ke lobi tu. Ya Allah, jauh juga tu. Dekatlah 200 meter. Kan? Lebih kurang 150-200 meter. Tapi dia tak kira daripada pintu hotel. Dia kira daripada pintu bangunan tu dengan dataran. Tak sampai 50 meter. Kan? Masya Allah. Tapi mencabar ni, saya tahu ni, yalah, duduk hotel kita biasalah 300 meter, 200 meter kan. Tapi jemaah katanya sampai 800 orang jemaah ni. Duk fikir, ya Allah, mencabar saya tahu ni. Kan? 880 jemaah. Kami 3 orang nak kontrol. Doalah bagi saya selamat. InsyaAllah. Okey, jadi akan datang naqshil bunyan. Boleh tak kita hias rumah kita macam-macam perhiasan? Hiasan dinding ni, ukir kan. Akan datang insya-Allah. Ada rezeki, kita baca lagi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina
واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم.